Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ni kita akan sambung perkongsian dalam tajwid Al-Quran insya-Allah pada hukum nun mati dan juga tanwin. Jadi bagi memberkati sesi kita pada malam ini, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, semua insya-Allah pada malam ni kita akan tengok 4 hukum nun mati dan tanwin. Bagi yang ada buku boleh buka pada muka surat yang ke-46. Bagi yang ada buku boleh buka muka surat yang ke-46, buku Tajwid Qurani. Okey, pada 2 minggu lepas kita dah tengok definisi kepada tanwin dan juga nun mati, nun sakinah. Bagi yang terlepas boleh tengok muka surat yang sebelumnya. Kat sini Ustaz beritahu apakah perbezaan antara nun mati dan juga tanwin. Jadi jangan ingat sama nun mati dan juga tanwin. Nun mati berbeza dengan tanwin. Meskipun nun mati dan tanwin itu pada sebutan sama. Tanwin pun apabila kita matikan dia, contohnya mafazan. Okey, zan. Kalau kita nak sambung kan, mafazan. Jadi zan, Z-A-N, za alif nun, zan. Dia ada pada sebutan, tidak ada pada tulisan. Ada pada nun mati tu, nun mati ada tetapi pada lafaz, tidak pada tulisan, tidak pada resam. Ini antara perbezaannya. Jadi boleh tengok dalam jadual yang Ustaz masukkan di sini, apakah perbezaan nun mati dengan tanwin. Jadi ini perbezaan nun mati dengan tanwin. Okey, baik. Jadi pada malam ni kita lanjutkan perbahasan pada 4 hukum nun mati, nun sakinah dan tanwin. Okey, yang pertama ialah izhar. Izhar. Kalau sebutan yang betul ialah izhar. Kalau bahasa Melayu kita sebut izhar. Izhar maksudnya jelas. Dari sudut istilah, mengeluarkan, menyebut, membunyikan huruf daripada tempat keluar dengan jelas tanpa dengung, tanpa berhenti, tanpa diam, tanpa tasydid ataupun penekanan pada huruf izhar tersebut. Okey, sekali lagi Ustaz ulang. Izhar maksud dia apa dia? Maksud dia ialah jelas. Okey. Bawah ni barulah izhar halqi. Okey sekarang ni dalam kitab Arab dia jarang dia beritahu izhar halqi. Mula-mula dia akan maklumkan dulu izhar dahulu. Dalam kitab Melayu, dalam kitab tajwid Melayu yang banyak mengeluarkan hukum nun mati ini, antaranya ialah izhar halqi. Okey, izhar maksud dia mengeluarkan, menyebut, membunyikan huruf daripada tempat keluar dengan jelas tanpa dengung. Maksudnya kita baca tanpa ada dengung. Okey, setengah kitab yang lebih mendalam dia kata izhar ini ada dengung tetapi pada kadar satu harakat sahaja. Okey, Ustaz ulang sekali lagi. Okey, dalam kitab yang Ustaz tulis ni Ustaz beritahu menyebut huruf daripada tempat keluar dengan jelas tanpa dengung. Maknanya tak dengung. Dengung tahu tak apa? Dengung ialah suara sengau. Contohnya, min dunillah. Min dunillah. Itu contoh dia kan. Jadi, kalau tak dengung, min dunillah. Min dunillah. Boleh Jadi di sini, kalau kita lihat, dalam buku ni Ustaz beritahu tanpa dengung. Dalam kitab yang lebih lanjut dia kata ada dengung tetapi pada kadar satu harakat sahaja. Itu pun tepat dan juga betul.
Okey. Jadi Ustaz jelaskan sebab apa. Okey. Tanpa berhenti maksudnya jangan baca seperti dia ada saktah. Jangan baca tanpa diam. Maksudnya senyap je. Tanpa tasydid pada huruf izhar tersebut. Baik. Penerangan. Mengeluarkan nun mati dan tanwin daripada tempat keluarnya tanpa dengung tambahan kerana dengung merupakan sifat asal bagi nun. Dia kata mengeluarkan nun mati dan tanwin daripada tempat keluarnya. Okey, kita keluarkan nun an, min. Okey, tanpa dengung tambahan. Maksudnya ada dengung lah. Kerana dengung merupakan sifat asal bagi nun. Ni Ustaz beritahu tadi tu. Maknanya dengung tu ada tak? Dengung tu ada, tetapi pada kadar satu harakat sahaja. Kalau ditambah maka 2 harakat, maka salah. Okey. Jadi Ustaz beritahu contoh satu persatu. Okey, huruf-huruf yang perlu dibaca izhar, apa dia? Huruf-huruf yang perlu dibaca secara izhar apabila bertemu antara nun mati, nun sakinah dengan tanwin ialah ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 huruf. Iaitu huruf-huruf halqum, huruf-huruf leher. Al-halq. Okey. Apa dia huruf dia? Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Okey. Kalau apa nama tu? Kalau dalam kitab untuk rumusan, untuk rumus supaya mudah sebut ialah ar-hin kha'ahu. Ar-hin kha'ahu. Okey, setengah bukulah. Okey. Awal huruf perkataan ini. Jadi dia boleh juga diberitahu begini. Akhi haka ilman hazah ghaira khasir. Okey. Akhi haka ilma. Wahai saudaraku, ambillah ilmu hazah ghairu khasir. Kamu akan jadi beruntung tanpa rugi. Jadi dia kata hamzah ni satu, ha satu, ain satu, ha satu, ghin satu, kha satu. Jadi ada berapa? Ada 7. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Sepatutnya ada 7 tu. Ada satu lagi tu 1 2 3 4 5 6. Ada 6 huruf. Minta maaf. Ada 6 huruf bukannya 7 Okey, jadi betul lah ni. Akhin haka ilma hazatun ghairu khasir. Ada 7 Akhid kha'ahu. Dalam kitab Melayu akhid kha'ahu. Ini ialah rumus supaya mudah hafal, mudah ingat. Okey. Jenis ialah izhar halqi. Sebutan yang betul ialah izhar halqi. Cuba sebut betul-betul. Izhar halqi. Kalau sebutan bahasa Melayu, izhar halqi. Jadi ia kurang tepatlah. Izhar halqi kurang tepat. Izhar halqi barulah betul. Izhar maksud dia apa? Jelas. Halqi maksud dia apa? Di leher. Di leher. Okey, boleh Okey, kita tengok contoh satu persatu. Okey, dia ada huruf hamzah, huruf ha, huruf ain, huruf ha, huruf ghin, huruf kha. Sekejap Ustaz besarkan sikit supaya nampak. Ayuh. Okey, nampak semua Okey, huruf hamzah. Apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan hamzah, maka jangan dibaca dengan dengung. Wayan auna. Okey, jangan baca dengan dengung. Sama ada satu kalimah ataupun 2 kalimah. In antum. Jangan baca dengan dengung, baca dengan izhar, jelas. Ataupun dengung tapi satu harakat. Sebab nun itu dia ada padanya sifat dengung. Abadan idza. Ini ialah tanwin lah. Abadan idza. Jadi jangan baca dengan dengung. Baik, jelas Huruf ha pula. Huruf ha pula cuba tengok. Huruf ha wa anhara. Jangan baca dengan dengung. Sebab apa? Nun mati bertemu dengan huruf ha. Nampak ni? Min had. Walaupun 2 kalimah, 1 kalimah jangan dengung. Min had. Satu lagi saya pernah ajar sebelum ni. Huruf nun apabila ada tanda kecil klip kertas ni, maka jangan baca dengan dengung.
Kalau tidak ada apa-apa, barulah dibaca dengan dengung. Okey. Next ialah salamun hiya. Salamun hiya. Jadi salamun hiya. Jangan baca dengan dengung 2 harakat. Kalau dengung hanya 1 harakat, sebabnya nun itu ada padanya dengung secara automatik. Sifat dengung secara automatik. Huruf ain. Huruf ain. An'amta. Pada sebutan huruf ain. Huruf ain dibaca dengan an'amta. Min alaqa. Wasi'un alim. Wasi'un alim. Okey, baik Inilah huruf ain. An'amta min alaqa. Wasi'un alim. Okey, baik. Huruf ha. Wanhaw. Jadi kalau dengar sebutan nun saya tak jelas, sebab saya sesama, jadi dia akan efek pada sebutan huruf nun, huruf dengung, huruf gunnah. Maka sebutan tu tak berapa cantik lah. Jadi kalau sebut sendiri, sebut dengan betul lah. Wanhaw. Faman hajjaka tijaratan hadirah. Tijaratan hadirah. Macam saya beritahu tadi, walaupun kita nampak dia tidak ada dengung, dia sebenarnya ada dengung. Okey, sekali lagi. Huruf nun dia ada dengung sebab sifat dengung itu ada pada huruf nun. Tinggal lagi dengung itu bukannya dengung tambahan. Kalau kita baca one how, salah. One how, betul. Faman hajjaka, salah. Faman hajjaka, betul. Tijaratan hadirah, salah. Tijaratan hadirah, betul. Okey, baik Huruf ghin. Fasayunghiduna, jangan dengung. Okey, nun mati bertemu dengan ghin, jangan dengung. Min ghillin, sama ada dalam 2 kalimah pun jangan dengung. Bersama dengan tanwin, tanwin bertemu dengan huruf ghin. Qawlan ghaira, pun jangan baca dengan dengung. Huruf kha, akhir sekali. Baik, akhir sekali pada izhar halqi, huruf kha. Wal munkhaniqatu, wal munkhaniqah. Okey, munkhaniqah. Ada dengung 1 harakat. Cuma dalam buku dia kata tak ada dengung supaya mudah faham. Hakikatnya dia dah ada dengung pada huruf nun itu sendiri. Okey Okey, next min khairin, min khair, min khair. Okey, baik Jangan dengung nun mati bertemu dengan kha. Latifun khabir. Okey, latifun khabir. Fun, F-U-N, bukannya F-O-N. Latifun, bukan fun, fun, F-U-N. Biasanya ramai baca latifun, bukan fun. Latifun, latifun khabir. Ini biasanya dari sudut lahjah. Okey, boleh Okey, bagi yang baru bersama dengan kita pada malam ni, kita berada pada topik izhar halqi. Huruf izhar ada 6. Ha, he, ain, ha, kha, ghin dan juga kha. Dalam rangkaian kata akhinha ka'ilman hazah ghairu khasir. Huruf hamzah, huruf ha, huruf ain, huruf ha, huruf ghin, huruf kha. Semuanya ialah huruf izhar halqi. Sebab apa nama dia izhar halqi? Yang pertama, izhar bacaan dengan jelas tanpa dengung tambahan 2 harakat. Yang kedua ialah halqi kerana hurufnya ialah huruf yang dilehir, huruf halqiyah. Okey, last kali ialah faktor terjadinya izhar. Apakah faktor terjadinya izhar? Sebab apa kita perlu baca dengan izhar? Ini setengah buku dia tak jelaskan ni, faktor terjadinya izhar. Jadi pada buku ni saya maklumkan. Faktor terjadinya izhar ialah jauh daripada makhraj huruf dengung. Okey.
Sama ada makhraj huruf izhar tidak dapat didengungkan oleh kerana jauh dengan makhraj huruf nun sakinah ataupun tidak dapat diikhfakan kerana dekat dengan idgham. Okey, yang pertama sekali ialah jauh daripada makhraj huruf dengung. Okey, leher kita nak sampai kepada dengung. Dengung dekat mana? Dengung dekat makhraj mana? Dengung dekat hidung Dengung dekat hidung. Ni dengung. Gunnah di khayshum. Okey. Jadi halqiyah, huruf halqi di mana? Di leher kita. Jadi leher nak sampai kepada hidung tu jauh. Dia pergi kepada lidah dulu, rongga mulut, rongga leher, lepas tu barulah dia pergi ke atas hidung. Jadi justifikasinya ialah kerana jauh makhraj dengung gunnah dengan makhraj di leher halqi. Maka tidak perlu dengung. Kalau dengung jadi tak sedap. Cuba kita dengung cuba kita dengung. Min khair. Kan tak sedap tu. Wal munkhaniqah. Kan tak sedap bunyi. Min ghillin. Cuba dengung. Huruf yang ghin ni. Cuba dengung. Min ghail. Kan payah. Sebab daripada hidung, punah ni nak pergi kepada leher, dia jalan jauh. Daripada KL nak sampai ke Kota Baru, ke Terengganu, jauh. Jadi tak boleh nak sampai. Jadi dia punya cara ialah baca dengan jelas. Min ghillin qawlan min khair. Boleh Jadi sama ada makhraj huruf izhar. Huruf izhar tu ialah huruf yang dijelaskan huruf halqiyah. Tidak dapat didengungkan oleh kerana jauh dengan makhraj huruf nun sakinah. Okey, nun sakinah di hidung ataupun di rongga hidung. Ataupun tidak dapat diikhfa kerana dekat dengan idgham. Okey. Kalau kita tengok ikhfa dengan idgham ni dia berbeza. Kalau idgham ialah kita masuk huruf pertama ke dalam huruf kedua. Okey. Jadi untuk idgham tu sebenarnya lebih mudah daripada ikhfa. Boleh faham Wal contoh wal mukhani wal mukhaniqah min khair. Contohlah min ghillin. Dia hampir untuk idgham. Idgham ni masuk huruf pertama ke dalam huruf yang kedua. Jadi senang untuk idgham daripada ikhfa. Tetapi bukan idgham. Bukan idgham, bukan ikhfa. Ia ialah izhar. Izhar ialah jelas. Okey, baik. Okey, now kita tengok seterusnya 3 peringkat mengikut jarak antara huruf izhar, makhraj halqi dengan makhraj huruf nun sakinah. Okey, 3 peringkat mengikut jarak. Okey. Antara huruf izhar halqi dengan makhraj huruf nun sakinah. Huruf h dan juga ain paling jauh. Sebab apa? Sebab di leher kita ni ada 3 bahagian. Bawah sekali ialah huruf hamzah dan juga huruf h. Hamzah dan juga huruf h duduk di bawah sekali. Lepas tu naik atas huruf ain dan juga huruf ha. Huruf ain dan juga huruf ha. Jadi huruf ain dan juga huruf ha nak sampai ke huruf makhraj nun sakinah tu jauh jauh. Okey, baik Dan juga yang terakhir sekali ialah huruf kha dan juga huruf ghin. Kha ghin dia dekat sikit. Kha dan juga ghin dekat sikit sebab huruf kha ghin makhraj ni ialah di paling atas leher. Paling atas halqa. Jadi apabila dia dengan makhraj nun sakinah iaitu dengung di hidung, maka ia yang paling dekat. Jadi pendek kata paling dekat ke, di pertengahan ke, paling jauh ke, kesemuanya tidak boleh didengungkan dengan dengung tambahan. Okey, tidak boleh didengungkan dengan dengung tambahan. Okey, next ialah tanda izhar dalam Al-Quran. Apakah tanda izhar dalam Al-Quran? Iaitu ada nun mati. Ada tanda sukun, tanda mati di atas nun mati. Okey, atas nun mati ada tanda. Seperti min had. Nampak tak tanda dia ni? Macam klik kertas ni. Macam klik kertas. Okey. Satu lagi an'amta.
An'amta. Nampak tak huruf nun? Atasnya ada tanda. Ini ialah tanda sukun ataupun tanda mati. Sukun ni ialah tanda mati. Dan tanda mati dalam Quran ditulis dengan huruf jim kecil di atas. Jim kecil ni maksudnya jim tu buang perut dia. Buang perut jim tu. Buang perut jim. Jadi dia punya kepala dia sikit tu. Itu ialah an'amta. Huruf nun. An. Min. Had. Boleh Okey, tanwin. Dengan gabungan antara baris depan dengan baris depan yang kedua. Baris depan yang pertama berlawanan coraknya dengan baris depan yang kedua. Okey Okey, kita nak tahu izhar dalam Quran. Yang pertama ialah tanda nun mati. Okey. Yang kedua ialah tanwin dengan gabungan antara baris depan dengan baris depan yang kedua. Maksudnya dia ada baris depan. Okey Baris depan dengan baris depan yang kedua. Ada baris depan yang pertama, lepas tu baris depan yang kedua. Tanwin lah tu. Baris depan yang pertama berlawanan coraknya dengan baris depan yang kedua. Okey, contohnya ni. Alimun hakim. Ni tanda dia ni. Tanwin berbaris depan. Ni. Alimun hakim. Tanwin berbaris atas. Syaraban illa. Kalau nak sambung lah. Walikulli qawmin had. Qawmin had. Jadi ini ialah tanwin selari. Dia ada dua jenis tanwin. Satu tanwin selari, satu tanwin yang tidak selari. Tanwin selari ialah tanwin yang sama dia punya kedudukan. Ini dia. Tapi kalau tanwin yang tidak selari ialah kedudukannya jauh sikit antara yang satu dengan yang kedua. Boleh Jadi cara bacaannya ialah alimun hakim. Jangan sebut dengan cepat sebab ia tetap ada gunnah, dengung pada kadar satu harakat. Maknanya tidak ada gunnah tambahan. Syaraban illa. Jadi kena ada syaraban illa. Walikulli qawmin had. Qawmin had. Okey, baik Jadi itu sahaja pada malam ni untuk bab izhar. Bagi yang baru sahaja hadir, kita tengok pada bab izhar halqi. Saya beritahu sekali lagi, penerangan untuk izhar halqi ialah mengeluarkan nun mati dan tanwin daripada tempat keluarnya tanpa dengung tambahan. Nampak tak ni? Tanpa dengung tambahan. Maksudnya dengung itu ada. Sebab apa ada? Kerana dengung merupakan sifat asal bagi nun. Ni dia. Jadi semua yang ada pada kelas malam ni boleh tahu dengan terang bahawa huruf nun sifatnya gunnah. Maka ia tetap ada dengung walaupun nama dia izhar. Tetapi dengung yang tidak ada tambahan. Ni, tanpa dengung tambahan. Kerana dengung merupakan sifat asal bagi nun. Nak tahu mana ada sifat gunnah ni bagi huruf nun? Tengok video pembelajaran pada topik sifat huruf tunggal. Bagi yang terlepas, scroll semula ke atas. Tengok pada topik sifat huruf tunggal. Kat situ ada sifat gunnah. Sifat gunnah. Boleh Okey, itu sahaja pada malam ni. Ada apa-apa soalan tak? Daripada para pendengar? Daripada para pelajar? Ada apa soalan? Tidak ada apa soalan Kalau ikutkan pada malam ni, kita kena talaki surah Al-Qadar Ada tak siapa-siapa yang malam ni nak sudi untuk baca surah Al-Qadar ini? Sebab saya tak sakit tekak. Suara tak berapa kuat. Ada tak? Volunteer? Boleh Ustaz, boleh. Okey, boleh. Siapa tu? Farhan ke? Ya, saya. Okey, boleh. Farhan, insyaAllah. Teruskan dengan surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. Cuba Farhan baca huruf dal, qadr. Dal tu qalqalah dulu. Lepas tu barulah timbulkan huruf ra. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Qadr. Dal tu dia qalqalah, lepas tu barulah huruf ra. وما أدراك ما ليلة القدر. Ayuh. Teruskan. ليلة القدر خير من ألف شهر. Sekali lagi, Lailatul. ليلة القدر خير من ألف شهر. Cuba tahqiqkan sedikit pada makhraj huruf kha. Lailatul qadri khairum. Kuatkan sikit. Khairum. ليلة القدر خير من ألف شهر. Ayuh, teruskan. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Ayuh, boleh ulang sekali lagi ayat keempat. Tanazzalul. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Ayuh, teruskan. سلام هي حتى مطلع الفجر. Huruf jim, fajr. Lepas tu ra, tafkhimkan dia. Tebalkan dia. Hatta matla'il fajr. سلام هي حتى مطلع الفجر. أيوه صدق صدق الله العظيم. Allahul Azim. Fatahallahu alaik. Terima kasih Farhan bacaan yang baik. Okey, lagi ada lagi nak baca? Amira, Asriani, yang lain ada? Nadia, ada Okey, kalau tak ada Ustaz rasa itu sahaja pada pertemuan pada malam ni. Terima kasih yang hadir. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, jumpa lagi.